Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini sekali lagi pembangkang kalah di Parlimen Malaysia. Ini apabila pembangkang gagal undi belah bahagi. Cubaan pembangkang untuk menggagalkan rang undang-undang komunikasi dan multimedia pindaan 2024 daripada diluluskan tidak kesampaian apabila undi belah bahagi tidak berpihak kepada gabungan itu. Berdasarkan undian, seramai 59 ahli parlimen bersetuju dengan RUU berkenaan manakala 40 lagi tidak bersetuju, seorang tidak mengundi dan 122 tidak hadir. Ahmad Fadli Sari, PN Pasir Mas sebelum itu memohon supaya undi belah bahagi dibuat selepas Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil menggulung perbahasan RUU berkenaan. Permohonan itu menyebabkan persidangan Dewan Rakyat ditangguhkan selama 10 minit bagi ahli parlimen kedua-dua blok memasuki Dewan untuk mengundi. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berkata, berdasarkan undian seramai 59 ahli parlimen bersetuju, manakala 40 tidak bersetuju serta seorang tidak mengundi dan 122 tidak hadir. Maka RUU Komunikasi dan Multimedia 2024 diluluskan tambahnya. Terdahulu Fahmi ketika penggulungan RUU itu menegaskan beliau berjanji untuk mempertahankan Perlembagaan Persekutuan ketika dilantik sebagai Menteri Komunikasi dengan ia disifatkan selari ketetapan anggota kabinet yang lain. Malah katanya keputusan dasar untuk pindaan Akta Komunikasi dan Multimedia 1984-88 Akta 588 dibuat pada 2022 sebelum pentadbiran diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dibentuk. Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan memang bermula dengan Fasal 1 iaitu tertakluk kepada Fasal 2, 3 dan 4. Bermaksud dengan bermulanya perkara mengenai hak kebebasan bersuara, caveatnya adalah tertakluk kepada Fasal 2, 3 dan 4. Maksud memang diperuntukkan hak bercakap dan bersuara, hak kebebasan memang ada tetapi kita juga diberikan kuasa melalui parlimen untuk mengenakan apa-apa sekatan yang perlu atau sesuai manfaat demi kepentingan keselamatan persekutuan atau mana-mana bahagian dan sebagainya, katanya lagi. Mengenai sebahagian terma dan RUU terbabit dalam RUU terbabit, Fahmi berkata, tafsiran akhir dan muktamad adalah tertakluk kepada mahkamah selain menjelaskan maksud perkataan akan berubah pada setiap era. Justru katanya, prinsip yang diambil adalah untuk menyempitkan dan menghadkan ruang, terutama bagi pindaan di bawah Seksyen 233 bagi memastikan ia kalis cabaran masa akan datang. Jurucakap Kerajaan Madani itu bagaimanapun menafikan pindaan ke atas Seksyen 233 akan menghadkan orang ramai daripada mengkritik kerajaan. Asasnya, Seksyen 233 Akta 588 merujuk kepada penyalahgunaan rangkaian. Di hujung penyalahgunaan rangkaian dijelaskan beberapa aspek mengenai maksud salah guna. Sebab inilah, kalau diteliti kita tak boleh membuang terus Seksyen 233 kerana ia termasuk bagi kesalahan mereka yang menyalahgunakan rangkaian untuk tujuan komersial, penjualan pornografi dan pedofili. Namun ada dua perkara memberi ruang untuk penambahbaikan terutama huraian 6 dalam kurungan D, iaitu apa-apa komunikasi dibuat dengan suci hati adalah tidak jelik melampau selagi ia terdiri daripada penyataan fakta, adalah benar dan terdiri daripada penyataan pendapat, katanya. Fahmi berkata pindaan di bawah Seksyen 46 dalam kurungan E yang memperuntukkan kuasa kepada menteri hanya membabitkan industri komunikasi, sebaliknya tidak terpakai kepada organisasi media, orang awam atau cyber trooper. Ia membabitkan industri komunikasi penghantaran ataupun penyalahgunaan rangkaian oleh penggunaan telekomunikasi tidak dari segi akta mesin cetak. Contohnya ini berbeza. Kita tidak niat melalui akta ini untuk melesen platform media sebagai contoh, tetapi Seksyen 46 dalam kurungan E akan terpakai kepada penyedia perkhidmatan, bukannya terpakai untuk orang awam atau cyber trooper. Seksyen 248 dan 248 dalam kurungan E pula
mengenai pegawai yang diberi kuasa. Ini merujuk kepada keperluan menyelaraskan Seksyen 245 sedia dan dengan Akta 588 memberikan kuasa kepada menteri untuk menamakan pegawai diberi kuasa. Waran cacat dalam Seksyen 248 dalam kurungan E, ia adalah untuk menyamakan peruntukan dalam Akta 588 seperti diperuntukkan dalam beberapa akta lain termasuk Akta Perihal Perdagangan dan ia bukanlah di luar kebiasaan, kata ahli Parlimen Lembah Pantai itu. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini berkait dengan kes Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang telah pun didapati bersalah, dijatuhkan hukuman penjara dan kena pula sebatan. Hari ini, Mahkamah mendengar rayuan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman pada Mac depan. Pada pendapat anda, bolehkah Syed Saddiq Syed Abdul Rahman terlepas dalam kadar kes beliau itu? Kalau melihat kepada kes duluan sebelum ini, yaitu kes Najib Tun Razak, ada duit masuk dalam akaun peribadi beliau, boleh dilihat Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dalam masalah yang besar kerana antara penghakiman yang menyebabkan Najib masuk penjara dalam kes SRC internasional ialah kerana ada membabitkan kes akaun peribadi. Bagaimana pula dengan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman kerana dalam kes beliau juga ada melibatkan kes akaun peribadi. Jadi adakah rayuan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman akan melepaskan beliau daripada hukuman penjara atau beliau akan menyertai Najib di penjara selepas ini? Syed Saddiq Syed Abdul Rahman merayu terhadap sabitannya terhadap tuduhan pecah amanah, penyalahgunaan harta dan pengubahan wang haram. Mahkamah rayuan di sini hari ini menetapkan 19 dan 20 Mac tahun depan untuk mendengar rayuan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman terhadap sabitan dan hukuman berkaitan kesalahan rasuah yang dihadapinya. Tarikh perbicaraan ditetapkan pada pengurusan kes di hadapan pendaftar Mahkamah Rayuan Jumira Marzuki hari ini. Peguam utama Hisham T. Potek berkata, Jumira juga mengarahkan pihak-pihak untuk memfailkan hujahan bertulis mereka selewat-lewatnya pada 4 Mac. Hisham berkata rayuan itu ditetapkan untuk pengurusan kes selanjutnya pada 15 Januari bagi membolehkan pihak-pihak mengemaskini status rekod rayuan kepada mahkamah. Peguam Low Wek Luk dan Beston Tan turut mewakili Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, manakala timbalan pendakwa raya Wan Syahrudin Wan Ladin dan Afif Ali hadir mewakili pendakwaan. Pada 9 November tahun lepas, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang juga bekas Ketua Pemuda Bersatu didapati bersalah atas satu tuduhan pecah amanah membabitkan lebih 1 juta ringgit milik sayap itu serta satu lagi tuduhan menyalahgunakan harta berjumlah lebih 120 ribu ringgit juga milik Pemuda Bersatu. Dia juga disabitkan bersalah atas 2 tuduhan pengubahan wang haram kerana memindahkan sejumlah 100 ribu ringgit ke akaun peribadinya daripada sebuah syarikat Armada Bumi Bersatu Enterprise yang dikaitkan dengan Pemuda Bersatu. Bagi tuduhan pecah amanah dan penyalahgunaan harta, mahkamah menjatuhkan hukuman penjara masing-masing 3 dan 2 tahun. Syed Saddiq dijatuhi hukuman 2 tahun bagi setiap tuduhan pengubahan wang haram. Bagaimanapun dia hanya perlu dipenjarakan 5 tahun kerana kesemua hukuman berjalan serentak. Dalam alasan penghakiman setebal 22 muka surat yang dikeluarkan pada 28 November, Hakim Azhar Abdul Hamid berkata hukuman Syed Saddiq Syed Abdul Rahman tidak keterlaluan kerana mahkamah mengambil kira statusnya sebagai tokoh masyarakat dan suri teladan bagi golongan muda. Saudara, apa pula komen anda untuk isu kali ini? Adakah Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bakal terlepas? Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Tinggalkan komen anda.